Nabi punya uban bagak-bagak. Tapi ada satu orang dia nak masuk Pahang, dia nak bawa janggut Nabi. Kita tak bagi masuk. Kita tak tahu kesahihan. Sebab benda ni kadang kita ni sebab ramai ingat sayang ke Nabi. Jadi kalau ada orang dakwa bawa, saya ada satu bekas ni Nabi pernah ada cap jari sini. Saya ingat kalau raut sampai kelipih orang datang nak tengok. Menangis-nangis tengok cawan ada cap jari Nabi. Tapi betul ke tu cap jari Nabi? Entah cap jari toki dia. Benda kita susah. Dia kita tak nak lah. Macam kita ni bodoh sangat. Dia kita tak benarkan. Sampai orang menangis-nangis ambil barakah. Kita tak beri. Kecuali Quran tu pun pusaka Nabi. Ada orang nak khatam berapa kali sehari. Tak juga. Benda uban pula dikejar. Kalau betul tak ada masalah. Kita takut penipuan. Sekarang ni banyak pesen menipu. Banyak. Ada jual batu kerikil. Batu kerikil ni telah siap jampi. Kalau tabur atas kubur boleh ringankan seksa kubur. Kan pedo'oh nama tu. Tapi ada orang percaya beli. Dalam Shopee ada jual. Ada. Jual baju kalis sihir. Ada. Pakai baju tu tak kena sihir. Jangan nak macam kita bodoh sangat. Baju Nabi ada. Pakaian Nabi, serban Nabi. Tapi disimpan di Masjid Qutbah. Di Kahirah. Itu kemuliaan Nabi. Maka tuan-tuan, saya bawakan mukadimah ini. Apabila semua benda yang ada kait dengan Nabi, maka secara automatik benda tu jadi mulia, maka termasuklah manusia-manusia yang duduk sekeliling Nabi. Manusia itu juga jadi mulia. Dalam konteks kita, manusia-manusia sekeliling Nabi siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mulia. Adakah mereka mulia kerana mereka mulia? Tak, kerana mereka berapik dengan Nabi. Dan secara automatik juga, benda yang berkait dengan Nabi siapa? Kita semua, umat Nabi SAW. Kita semua ni, sebagai umat Nabi, jadi mulia bukan kerana kita baik. Kita jadi mulia bukan kerana ibadat kita. Tak, kita ni ibadat cak ayam je. Cak ayam je kita ni benda sangat. Khatam. Bila lah khatam Quran? Kita cak ayam je ibadah. Tapi kita diangkat darjat oleh Allah kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bukan umat Nabi, tak ada harga. Seposen belah 7 pun tak ada nilai. Banding amalan kita, perangai kita, ilmu kita, ibadat kita, tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kita ni dapatlah numpang tuah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah, disebabkan kita jadi umat Nabi, kita diangkat darjat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masa bilakah dan apakah darjat di dunia yang kita diangkat oleh Allah? Ini kata Nabi Adam AS. Kata Nabi Adam, Innallaha a'ata ummatun Muhammad arba'un karamat ma'a'ataniha. Umat Muhammad SAW ini diberikan 4 kemuliaan yang aku sendiri tak dapat kemuliaan ini di dunia. Pertama, an qabula taubati kana bi Makkah wa ummatun Muhammad SAW yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalallahu taubatuhum. Aku dulu buat kesilapan sikit, tapi taubatku hanya diterima oleh Allah masih di Mekah je. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat dari mana-mana tempat, Allah terima taubat mereka. Tuan-tuan bertaubat daripada rauk pun Allah terima. Tuan-tuan bertaubat daripada sega pun diterima. Daripada benta pun diterima. Di mana-mana saja. Mana tak adalah kita asal nak taubat kena ke Mekah. Asal tak, taubatlah di mana-mana. Kecuali Nabi Adam, dia hanya diterima taubat setelah dia berjalan berpuluh-puluh tahun di muka bumi ini, daripada India sampai ke Padang Arafah, sampai ke Bukit Arafah, berjumpa dengan Siti Hawa, barulah diterima taubat. Yang kedua kata Nabi Adam, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alni uryanan wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratun fayalbasahumullah. Dulu saya di surga, kata Nabi Adam, berpakaian.
Tapi bila saya buat sedikit kesilapan makan buah yang dilarang itu, ja'alni uryanan, saya dijadikan bertelanjang, dipecat pakaian saya ini. Adapun umat Muhammad ya'suna uratun, adapun umat Nabi ini mereka buat maksiat dalam keadaan bertelanjang tapi tetap ditutup aib mereka itu. Fayal basahumullah, Allah tutup maruah mereka. Ni kita semua ni berapa ramai pendosa semua. Mata datang masjid ni kita pakailah cara orang masjid, kopiahnya apa semua, jubah bagai-bagai. Tapi di luar hanya Tuhan saja tahu bagaimana maksiat yang kita lakukan. Benda-benda tak senonoh yang kita tengok. Girlfriend sana, girlfriend sini. Tapi Allah tutupkan. Yang ketiga, inni lamma asaitu farqun baini wa baina imraati. Wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yafraq bainahum wa baina azwajihim. Saya dulu bila buat kesilapan makan buah dilarang, saya telah dipisahkan dengan isteri saya. Tapi umat Muhammad ini buatlah macam mana pun kesalahan, tidak pernah Allah pisahkan antara mereka dan pasangan mereka. Dan yang keempat, inni asaitu fil jannah fa akhrajni minha. Wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijul jannah fayadkhulunaha bitaubah. Saya dulu buat kesalahan dalam surga dan saya dikeluarkan daripada surga. Adapun umat Muhammad, mereka buat kesalahan di luar surga tapi akhirnya mereka dipersilakan dalam surga selepas mereka bertaubat. Ini kemuliaan kita yang kata Nabi Adam, dia pun tak dapat. Ini kemuliaan di dunia saja. Adapun kemuliaan di akhirat, kata para ulama, Allah angkat darjat umat Nabi ini dengan satu firman-Nya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kamu wahai Muhammad, umat kamu umat pilihan yang adil, supaya kamu layak memberi keterangan kepada umat manusia, dan Nabi Muhammad akan menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini Allah Ta'ala sebut umat Muhammad, iaitu kita, akan litakunu syuhada 'alan nas. Kita semua ni esok akan jadi saksi. Apakah maknanya kita umat Muhammad jadi saksi? Kita ni tuan-tuan, di padang mahsyar kita akan jadi saksi di mahkamah. Tuan-tuan tengok rancangan TV mahkamah. Mahkamah ada hakim, ada kandang tertuduh, ada saksi. Kita nanti di hari kiamat, kita special. Kita akan didudukkan oleh Allah dalam saf paling depan untuk jadi saksi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 143 ini, kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, inna awwala ma yud'a yaumal qiyamati Nuhun wa ummatuhu. Nanti di padang mahsyar, prosiding mahkamah kes pertama yang akan diperdengarkan, atau prosiding mahkamah kes pertama akan dibicarakan adalah Nuh wa ummatuhu. Nabi Nuh dulu. Dan Nabi Nuh akan dipanggil di hadapan Allah berserta dengan umat dia, akan prosiding mahkamah Allah. Nabi cerita, Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu telah sampaikan risalah aku pada umatmu? Nabi Nuh jawab, na'am ya Rabb. Ya, saya dah sampaikan ya Allah. Saya buat kelas, saya buat sambutan maulud sampai seminggu. Saya buat macam-macam program dah, demi Allah. Saya buat semua. Saya buat kelas online. Ini contoh sajalah, contoh. Saya buat kelas online, kelas pengajian bersemuka, ada macam-macam kita atur program-program. Naam ya Rabb, saya buat.
Allah tanya pula pada umat Nabi Nuh. Allah adil, kena tanya dua pihak. Wahai umat Nabi Nuh, hal ballaghakum Nuhun risalatullah? Benarkah Nuh telah sampaikan risalah aku pada kamu semua? Apa jawab umat Nabi Nuh? Tak ada, ya Allah. Nuh makan gaji buta. Tak ada program, tak ada online, tak ada apa, tak ada. Bila tanya mana program, tak boleh. Pandemik, kata dia. SOP. Semua benda SOP. Tak minta maaf, SOP. Kelas pengajian tak ada SOP. Yang tak ada semua, tamu tak ada. Dia boleh hentar Nabi Nuh depan Allah. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu kata kamu buat program, buat kerja. Umat kamu kata tak buat. Mana satu yang betul? Allah tahu, tapi adil. Mana satu? Kata Nabi Nuh, demi Allah, saya buat program. Saya ceramah, ajak mereka sembah Allah. Fitnah kalau dia kata saya tak buat kerja apa-apa. Allah pun kata kepada Nabi Nuh, kalau setakat awak seorang ngaku, orang lain kata tak boleh begitu. Bawa saksi. Kalau kamu ada saksi yang boleh membuktikan bahawa kamu benar-benar buat kerja, kita boleh bincang. Nabi Nuh kata, saya ada saksi, ya Allah. Siapa saksi kamu? Saksi saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut semua umat Nabi Nuh. Pula dah ada saksi. Jadi ketika itu, kita yang tengah duduk di barisan paling belakang, kita kan umat paling bongsu. Bayang tuan-tuan, umat Nabi ni dia susun ikut tahun, ikut senioriti. Kita umat paling bongsu duduk soft paling belakang tu. Dan soft para Nabi ada berapa? Tuan-tuan, Nabi yang kita wajib tahu 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, sampailah kepada Nabi kita. Tapi jumlah Nabi sebenar ada berapa? Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kam wafa'idatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi? Nabi jawab, 100,000 wa arba'ah wa 20 alfah. Jumlah para Nabi ada 124,000 orang. Ar-rusulu min zalika 315 jaman ghafira. Dan jumlah Rasul saja ada 313. Hadis riwayat Imam Ahmad. 315. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, di akhirat nanti 124,000 Nabi berbaris dengan umat masing-masing. Kita kontijen paling hujung. Kalau nak tunggu giliran perbicaraan, mati berdiri begitu kita. Tapi disebabkan kemuliaan kita ni umat Nabi, kita dipersilakan potong queue semua orang. Zup, zap, zap, zup, zup, zup. Pakai smart tag, touch and go. Zup, 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 zup. Paling depan. Terkejut umat lain. Ni apa? Potong queue ni. Oi, 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 oi. Apa ni? Apa ni? Orang semua marah. Kita penat beratur. Hei, apa ni potong queue ni? Apa ni? Apa ni? Kluster kayangan. Kluster kayangan. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Lalu. Minta maaf tuan-tuan, ada kerja, ada kerja. Minta maaf ada kerja. Cucu. Potong, zup, duduk paling depan. Bukan kita potong queue, kita dipersilakan oleh Allah kerana Nabi Nuh kata umat Muhammad jadi saksi saya ni. Kita pun susah potong. Maka Allah pun tanya kepada kita, wahai umat Muhammad, betul Nabi Nuh buat kerja? Betul ya Allah. Kamu jadi saksi? Kami jadi saksi ya Allah. Ketika itulah kaum Nabi Nuh tepuk dahi. Mereka tanya kepada kita, kaifa tashhaduna alaina wa nahnu awalul umam wa antum akhirul umam? Kami tak puas hati. Macam mana umat Muhammad jadi saksi pada kami, sedangkan kami umat paling senior, dia umat paling junior. Bila kita pernah jumpa? Bila kita kenal? Macam mana awak jadi saksi kepada orang yang tak pernah awak jumpa? Kita pun serentak menjawab, nashhadu anna Allah ba'atha ilaina rasulan wa anzala alaihi alkitab wa kana fima unzila alaihi khabarukum. Kita pun menjawab, kami naik saksi Allah telah mengutus pada kami seorang rasul
Yang mana pada Rasul itu ada padanya sebuah kitab, iaitu Quran. Yang mana di dalam Quran itu alaihi khabarukum, semuanya menceritakan tentang hal awak. Kami bukan sekadar tahu perangai awak, kami tahu perangai umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf. Semua Nabi kami tahu. Sebab Nabi kami bercerita pada kami. Maka kata Abu Hurairah, nahnul akhiruna wa nahnu awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat paling bongsu, tapi kita adalah umat paling depan sekali di padang mahsyar. Ini kemuliaan. Tuan-tuan tak rasa bangga menjadi umat Nabi?